Itu kita baca pada kerangka setiap negeri yang mungkin berlainan. Setiap negeri mungkin mempunyai cabaran-cabarannya yang tersendiri berdasarkan sosioekonominya, demografinya, isu-isu setempat dan juga sentimen penduduk di situ. Dan di Johor, Johor adalah satu negeri yang menarik untuk kita lihat. Negeri ini adalah antara negeri yang mempunyai kos hari hidup yang tinggi. Harga rumahnya, kos hari hidup atau inflasinya kira-kira setara dengan beberapa persekutuan. Dan ia juga bersempadan dengan Singapura, di mana penduduk di situ mungkin merasai kesan inflasi, kesan penyusutan ringgit dengan lebih kuat dan lebih langsung daripada penduduk-penduduk lain di serata Malaysia. Firdaus Azil bersama dengan saya secara langsung sekarang dari selatan, dari Johor. Firdaus, kita bercakap berkenaan dengan tahun 2023 yang kita sambut dengan kegirangan tapi pada masa yang sama juga dengan sedikit kebimbangan. Bagaimanakah ini dilihat dan dibaca dalam kalangan penduduk di Johor? Dan kita faham bajet negeri Johor juga mempunyai banyak pengumuman-pengumuman yang agak menarik untuk mendepani tahun depan yang agak mencabar. Apa yang kita boleh baca berkenaan dengan tahun 2023 dari segi sentimen dan dari segi perancangan kerajaan negeri di Johor? Okey, baik, terima kasih Lokman. Seperti yang Lokman maklumkan, saya berada di selatan tanah air itu Johor. Saya berada di Bandar Muar ataupun Bandar Maharani, yang mana mungkin saya akan berada di sini untuk seminggu, sebulan ataupun mungkin 5 tahun untuk kita melihat adakah Johor mampu menjadi sebahagian daripada ataupun menjadi antara negeri contoh, kerana kita tahu bahawa Johor ini terletaknya di selatan tanah air, ada kesan-kesan ataupun ada rahmat di sekelilingnya seperti bagaimana ia berada berhampiran dengan Singapura, bagaimana limpahan ekonomi Singapura masuk ke sini, bagaimana ia mempunyai ataupun negeri ini mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf antarabangsa, menerima kemasukan dan sebagainya, dan juga ada tambah juga dilimpahi rahmat dengan 6 taman negara. Maksudnya dari segi Johor ini merupakan satu negeri yang cukup lengkap untuk menjadi antara negeri yang berdaya saing, maju dan juga memberikan sumbangan yang agak tinggi kepada keluaran dalam negara kasar. Tetapi mungkin sebelum itu saya nak menyentuh seperti Lokman sebutkan tadi, ada beberapa faktor untuk kita melihat bagaimanakah kawasan itu ataupun sesuatu negeri itu boleh memberi sumbangan. Antaranya seperti adakah Johor ini makmur. Kerana kalau kita dapat lihat antara kriteria yang diperlukan ialah mengenai prestasi ekonominya, tahap kesejahteraan ataupun tahap kegembiraan rakyat di negeri ini dan sebagainya. Adakah pengangguran, tahap pengangguran dikurangkan, adakah peluang pekerjaan itu luas dan pelbagai untuk menampung keperluan penduduk dan sebagainya. Mungkin saya boleh nak berkongsi sedikit tentang status ekonomi Johor ni, yang mana kita tahu ini berdasarkan amanat Menteri Besar Johor yang telah pun saya baca sebelum ini, dan juga ucapan belanjawan 2023 yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi, yang mana beliau mengatakan bahawa Johor telah mencatatkan penerimaan pelaburan tertinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 60.9 bilion ringgit. Jumlah ekspor Johor sehingga September berjumlah 246 bilion ringgit. Ini merupakan peningkatan sebanyak 42% berbanding tahun 2001. Jumlah import juga meningkat kepada 209 bilion ringgit. Sektor pembinaan mencatatkan tanda-tanda pemulihan dengan nilai berjumlah 5.68 bilion ringgit. Kadar pengangguran juga telah menurun sebagainya. Tetapi kita tahu tahun hadapan dengan mungkin Johor sedikit bernasib baik kerana prestasi ekonominya agak memberangsangkan, tetapi kita tahu tahun depan cabarannya bukan sahaja Johor tetapi di seluruh Malaysia. Bagaimana rakyat-rakyat ini, tetapi berdasarkan apa yang telah disampaikan, berdasarkan kita mencerahkan ucapan Menteri Besar dan sebagainya, kita tahu ada garis-garis ataupun ada langkah yang telah disediakan oleh kerajaan negeri khusus untuk penduduk di sana. Tetapi kalau boleh sebelum itu, Lokman, saya nak bercerita, saya nak mengambil masa sedikit bahawa ini mungkin merupakan antara siaran lintas langsung terakhir saya untuk Astro Awani. Jadi buat masa ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Astro Awani dan juga Lokman. Kembali pada Lokman di Cyberjaya.